ياسين ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, yang berada di alam maya, yang berada di rumah saya, semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Syukur sangat-sangat kita kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah atas kurniaan limpahan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Pagi ni kita bertemu dengan 29 Syakban, Masya Allah. Tak lama lagi, tak sampai 12 jam lagi kita bakal bertemu dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan dalam tempoh 10 jam yang akan datang Allah Ta'ala rezekikan kita, rezekikan kita untuk bertemu dengan satu-satunya tetamu agung yang datang menjadi penghulu segala bulan, kebaikan segala hari. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan adalah rezeki kami ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, seperti mana yang telah pun kita janjikan, kita akan terus membaca di dalam bulan-bulan Ramadan ni, yakni berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan bulan Ramadan dan kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti mana yang kita tahu, Ramadan adalah satu maksud yang diberi nama di dalam bahasa Arab. Sedangkan maksudnya dalam bahasa Melayu Ramadan adalah bakar. Bakar. Kenapa diletakkan nama bakar? Kerana kalau di negara-negara Arab dia cuaca yang cukup panas. Terlampau panas. Sehingga diletakkan kalau bulan Ramadan memang panas. Kepanasan suhu dia boleh mencecah sehingga 50 darjah Celsius. Kalau di tanah Arab, waktu ini adalah menanti kurma masak. Yang mana untuk pada musim haji, Allah Ta'ala akan menjamu tetamu-tetamu Allah di kalangan para hujjaj untuk makan kurma yang baru masak. Sebab dia dimasak dengan suhu yang cukup panas. Jadi Ramadan akan jatuh cuaca yang cukup panas. Ujian Allah Ta'ala bagi hujan. Kadang panas sikit pun kita dah merungut, panasnya, dahaganya kering lengkung. Itulah kita di antara makhluk Allah yang lemah. Tak tahulah kalau kata kita nak perintahkan untuk keluar berperang macam mana, nak keluar pergi kedai pun dah malah. Tambahlah nak pergi berperang. Okey, baik. Kita tengok sambungan, maka firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 120 kita jawi muka surat 120. Maaf, kita rumi. Cakap pun tak betul. Kita rumi muka surat 120. Kita jawi muka surat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Apa dia yang dimaksudkan 3 kali? 3 jenis firman Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ada 3 jenis, 3 perkara yang Allah Ta'ala akan ulang pada 3 perkara ini. Iaitu dikatakan, adakah daripada orang yang meminta maka aku berikan dia 3 benda ni, kalau hampa minta aku bagi. Sebab tu di dalam qasidah marhaban yang Ramadan tu, kalau siapa tak dapat ni dia, kita tengok kita rebut 3 perkara ni. Allah Ta'ala kata aku nak bagi, tapi kena minta. Allah Ta'ala suka kita minta dekat dia. Sebab tu dia bagi kita susah
Sebab tu dia bagi kita ujian. Sebab dia nak dengar kita minta dekat dia. Kita sebagai hamba Allah yang memang suka meminta, mintalah. Sama-sama minta. Jadikan dia sebagai zikir pun tak apa. Mana dia kata, adakah daripada orang taubat? Maka aku terima taubatnya. Berbanyakkan istighfar. Adakah di kalangan kamu orang yang bertaubat? Apa maksud at-taib? Taubat ni orang yang kembali pada Allah. Kalau kata dalam bulan-bulan lain, kita tak berapa nak bagus, tak berapa nak rajin baca Al-Quran, tak berpuasa macam bulan Ramadan. Maka bila kita masuk Ramadan, awal-awal yang kita sentuh adalah Al-Quran. Yang tak habis kita selesaikan, yang tak pandai kita belajar lagi bagi pandai, yang tak ada kawan kita cari kawan. Untuk apa? Untuk kemahiran dalam menguasai Al-Quran. Kerana Al-Quran dengan Ramadan cukup rapat. Kita tahu dia diturunkan pada bulan Ramadan, maka Al-Quran diraikan pada bulan Ramadan. Setiap satu huruf dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Kita nak rebut pahala tu lah. Pahala berganda dalam bulan Ramadan bila kita baca Al-Quran. Jadi bila kita rajin baca Al-Quran, setiap satu huruf itu akan mengkifaratkan dosa kita. Satu huruf Allah Ta'ala bagi satu pahala. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 24 huruf. Kita baru baca sepotong Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 24 huruf. Maka dia akan kifaratkan dosa kita. Sebanyak 24 dosa. Digandakan lagi dengan 3 kali ganda di dalam bulan Ramadan. 24 darab 3 jadi berapa? Tak salah kira lah dah. Kalau orang tanya secara spontan nak kena kira berapa? 72. Masya Allah, banyak tu lah. Tapi dosa kita banyak daripada tu no. Alhamdulillah ya Allah. Sebab tu yang kita nak rebut Ramadan. Sebab apa? Sebab kita nak at-taib. Gugurnya dosa kita, kita akan kembali kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya, mana di kalangan hamba-hambaku yang memohon taubat, aku nak ampun. Minta dekat dia, minta aku banyak dosa ya Allah. Minta ampun pada Allah. Dan kemudian disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian menyeru dengan satu seruan. Siapa hendak berhutang akan orang yang kaya yang tiada apa-apa? Siapa yang nak berhutang dengan orang kaya yang tiada apa-apa? Siapa dia orang kaya yang tak apa-apa ni? Allah Ta'ala. Dia sifatkan diri dia orang kaya yang tak apa-apa. Maksud dia tak apa-apa, tak pernah, tak ada. Kalau orang kaya di dunia ni, dia jadi kedekut sebab bila dia belanjakan harta dia akan habis. Tapi kalau Allah Ta'ala ni, dia kata, aku kaya. Aku boleh bagi dekat hampa sampai 70 kali ganda. Aku boleh bagi kepada hampa sampai 600 kali ganda. Aku boleh bagi kepada hampa sampai 1000 kali ganda. Sebab bukan dia bagi dekat seorang. Setiap orang yang memohon keampunan pada dia, dia akan bagi. Aku akan bagi. Hampa mahu tak nak berhutang dengan aku? Mahu? Kita mahu. Sebab tu kita minta. Kita minta. Kita ni punya pinjam semua, kita pinjam dekat dia. Seluruh makhluk dunia ni, termasuk bulan, bintang, matahari, semua pinjam daripada Allah. Adakah Allah apa-apa? Dia kata, pula orang kaya yang tiada apa-apa. Omar tak pinjam dekat aku? Pinjam. Tapi kena minta lebih tertib, lebih beradab. Kita minta. Walaupun kita ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat besar, nikmat iman, nikmat Islam. Minta juga. La tuzigh qulubana. Ya Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan cabut. Jangan cabut daripada hati kami ni. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri petunjuk. Yang dah ada dalam hati kita ni, minta Allah Ta'ala jangan cabut. Biar dia tetap dalam hati. Sebab apa? Sebab kita bimbang kadang-kadang hati kita ini akan tergelincir. Tergelincir daripada landasan hidayah Allah Ta'ala. Jadi, pohonlah pada dia. Siapa yang hendak, dan kemudian dia kata, dan dikehendaki dengan hutang itu amal ibadat dan amat menyempurnakan membayarnya tiada zalim. Kata Allah, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa hutang tu? Amal ibadat. Kalau amal ibadat macam ni, segala kebaikan, segala kebajikan yang kita buat di dalam bulan Ramadan, kata Allah, yang hampa buat tu ibarat aku hutang ke hampa.
Dia kata hampa hutang dekat aku hutang dekat hampa. Dan dia akan bayar. Nah, dikehendaki dengan hutang itu amal ibadat yang amat sempurna, membayarnya tiada zalim. Maksudnya Allah Ta'ala akan bagi dengan tiada zalim. Siapa? Dia akan bagi berkali-kali ganda. Nah, di antara kalam yang Allah Ta'ala sebut, 3 perkara yang akan aku bagi kepada kamu, iaitu yang pertama Allah Ta'ala ulang sampai 3 kali. 3 benda. Yang pertama dia kata minta taubat, aku bagi. Minta hutang, aku bagi. Dan yang ketiga, pemberian aku tiada zalim. Maksudnya tak ada bunga. Berhutang pada Allah tidak ada bunganya. Tidak ada faedah yang kita nak kena bayar. Sebaliknya amal ibadat yang kita buat sehari-hari adalah untuk diri kita sendiri. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala paling mengasihi pada doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma innaka, itu kita berdoa, ya Allah sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, maha pemaaf, karimun maha mulia, tuhibbul afwa, suka memaafkan. Okey, ini adalah lafaz istighfar sepanjang Ramadan. Lafaz ini lebih baik daripada lafaz astaghfirullahalazim. Apa beza dia? Astaghfirullahalazim, ya Allah aku memohon keampunan padamu Tuhan yang Maha Agung. Ini untuk bulan Ramadan saja Dan Allahumma innaka afuun. Afu, apa dia? Afu tu maaf. Aku minta maaf. Apa beza minta ampun dengan minta maaf? Okey, ini dikatakan oleh ulama Syafi'i. Afu dengan maaf, afu dengan ghafur ni hampir sama. Kalau kita sebut pun afu. Satu lagi ghafur. Hampir sama kan? Ghin dengan ain saja. Ghin dengan ain saja. Tapi perbezaannya amat ketara. Allah Ta'ala suruh kita sebut afu. Afu ni memohon maaf. Kenapa? Kerana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, afu ni kita minta maaf, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, dia padam terus. Kata disebutkan di dalam beberapa riwayat, malaikat kiraman katibin yang sedang menulis amal kejahatan kita dan kebajikan kita ni, dia tulis, lepas tu dia tengok tak ada, mana pi? Pasal apa tak ada? Allah Ta'ala kata dia dah pun maafkan. Bila maaf ni dia padam terus. Tapi kalau ghafur, ghafur diampunkan tapi tulisannya masih ada. Itu beza ghafur dan afu. Tulisannya masih ada, dan kalau dia ulang lagi bertambah lagi. Kalau dia ulang buat lagi, dia buat pula. Kata dah bertaubat, dia ulang buat pula. Tapi kalau afu dipadam terus, seolah-olah dia kata seperti bayi yang baru lahir, tak ada terus. Beza sebab tu dikatakan hendaklah kita jadikan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan kita sambung sikit lagi. Wa an walidina. Mula fa'fu anna, ampunkanlah dosaku. Wa an walidina, dan ampunkanlah dosa kedua-dua ibu bapa aku. Kita kalau main Ramadan ni, walaupun dah tua-tua lagu kita ni, teringat juga kamu ayah kita yang dah tiada kan. Jadi kita tahu seperti mana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, alam barzah direhatkan, segala roh diberi kerehatan sepanjang tempoh Ramadan, dan mereka tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Apakah kiriman kita untuk mereka? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tahu kaum muslimin ni orang-orang yang baik, orang-orang yang berkebajikan. Banyak dah kirim pahala, banyak dah kirim pahala. Sampai ke luar negara pun kirim pahala, untuk mereka menikmatinya di alam barzah. Kalau kita tak kerikut hari ni, esok ni anak-anak kita atau waris kita atau zuriat kita takkan kerikut dengan kita, insya-Allah ta'ala. Jadi kita minta setiap hari, afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina.
Jangan kerikut lagi. An jami'al muslimin wal muslimat. Minta kat sekalian muslimin dan muslimat. Kalau hari ni kita orang yang tak bakhil, pula lah sikit mudah ayat liak tu, sebutlah sekalian muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Itu sebaik-baik manusia yang berinfak di jalan Allah melalui lidah saja. Allah Ta'ala nak bagi. Minta. Kita minta pada Allah. Allah akan beri pada kita. Okey. Dan lagi. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, tak kala berbuka puasa 1000-1000 kemerdekaan daripada api neraka, padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Disebutkan bagi Allah Ta'ala tiap-tiap hari kita mendapat itqun minan nar. Apa dia? Kebebasan, kemerdekaan daripada neraka. Sedangkan orang tu dah wajib kebebasan daripada neraka, sedangkan orang tu dah memang wajib untuk ke neraka. Dan memang tertulislah dia ni ke neraka tempatnya. Tapi oleh kerana dia kembali at-taib, dia bertaubat di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya walaupun dah wajib. Walaupun dah wajib. Besarnya pahala yang Allah nak bagi kepada kita, rugi sangatlah seandainya kita tak rebut sebaik mungkin pahala yang Allah Ta'ala campurkan di dalam bulan Ramadan. Dan apabila adalah pada hari Jumaat, insya-Allah kita akan bertemu pada hari Jumaat dan malamnya, maksud malamnya ni Khamis, malam Jumaat. Okey, kalau mengikut perkiraan kita minggu ni lah, hari ni Isnin, jadi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Khamis ni 3 Ramadan. Okey, 3 Ramadan jatuh pada hari Khamis, malam Jumaat. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi ni? Dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya 1000-1000 pemerdekaan daripada api neraka. Padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhir bulan banyaknya. Dia kata orang kaya tak apa-apa ni. Dia akan bagi pada setiap hari Jumaat dan malamnya akan diberikan kemerdekaan kepada sekalian umat yang bertaubat, yang memohon kemerdekaan daripada api neraka. Yang mana yang kita minta yang kita minta kemerdekaan daripada api neraka. Okey. Ada di dalam, terkandung di dalam satu doa, iaitu doa apa? Doa tarawih yang ke-20. Yang terakhir kan. Bijudika amina wa bimtinanika amina ya khairul mas'ulina ya Allah. Allahumma ya mujibad du'a is-sailina wa ya qabilat taibina wa ya rahimad du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Kemudian Allahumma aqtiq riqabana. Ya, aqtiq tu maksudnya bebaskan, merdekakan. Allahumma aqtiq riqabana. Riqa ni minta adik-beradik yang ada dekat kami. Wa riqaba abaina, dan bebaskanlah bapa-bapa kami. Kita kan ramai. Wa ummahatana, dan ibu-ibu kami. Wa ajdadana, tuan kami, tok kami. Wa ikhwanana, sekalian saudara-saudara kami. Minal muslimin wal muslimat, daripada kalangan orang-orang Islam yang lelaki dan perempuan. Minan nari ajma'in, daripada api neraka. Kita minta setiap hari. Kalau kata tak boleh hafal doa yang akhir ni, tulislah. Kalau hari ni kita tak boleh hafal, mungkin esok kita boleh hafal. Kalau esok tak boleh hafal, mungkin tahun depan boleh hafal. Tapi bacalah, minta kebebasan. Sebab Allah Ta'ala ni paling banyak membebaskan hambanya daripada neraka adalah di dalam bulan Ramadan. Dan paling banyak di dalam bulan Ramadan tu hari apa yang paling terbanyak? Hari Jumaat dan malamnya. Kita rebut, kita cari. Macam kalau tahun ni kehadiran jemaah wanita agak terhad. Tak boleh nak pergi ramai-ramai. Dia pun bagilah.
Macam tempat ni 25, tempat ni 20, tempat ni 30. Dia tak bagi ramai-ramai. Jadi saya sebut sekali lagi, jangan protes nak. Sebaik-baik tempat solat untuk perempuan ialah di rumah. Nah, di rumah. Kalau ada kawan, ajak dia, mas kita sembahyang berjemaah, jadi imam ini, esok pun jadi imam. Habis tu kalau tak kerti selawat, tak payah selawat. Bukan wajib, no. Bukan wajib. Kalau tak kerti doa, buka buku. Sekarang buku banyak. Nah, kalau tak ada kawan, sembahyang seorang-seorang. No? Nampak macam mana keadaan hari ini yang tidak mengizinkan untuk kita hadir secara beramai-ramai. Waktu ni tak payah siapa cok tempat dah lah, no. Tidak no kawan tak main lagi, dia di sini dah letak beg dah. Dia letak beg telekung dia letak stokin dia. Orang lain semua tak boleh masuk. Ni ada orang. Ni ada orang. Tu ni tak payah kita buat dosa tu lah. Nah, ada yang buat dosa macam ni. Orang lain nak masuk tak boleh tempat tu. Mereka dah cok tempat dah. Tak baik buat macam tu dah. Saat lagi kena kawan tu tak main, tempat tu jadi telopong. Barulah dia nak galih tengok muka kita. Mai lah masuk. Eloklah kawan tu kata, dia orang nak masuk tak bagi, kawan tu nak main, kawan ni nak main. Nah, bubur penampak bagi ya. Buat dosa tu dah. Itulah kata kita nak cari pahala. Bila dah ramai-ramai kan. Tu hak yang jenis jaga tempat. Hak yang tak mau pergi ke depan ni pun satu seksa juga. Yang orang duk panggil mai bagi penuh. Mai bagi penuh pun tak mau penuh. Kita pandang dah pandang. Tapi kalau dulu berebut kipah. Lah ni tak gaduh dah. Aircon sejuk satu masjid tu dah sejuk kan. Berebut apa? Berebut tempat nak duduk dengan kawan. Kawan tu takkan bebas kita dari neraka. Duduklah dekat mana pun. Tengok orang lelaki dia ada masalah mana. Orang lelaki dia pun tak ada masalah. Kita ni yang tu pun nak berkepit-kepit apalah sangat. Abang nak menyembang lagi kan. Tak elok tu. Jadi hikmah dia duduk di rumah kalau rasa tak apa nak setuju dengan orang. Mayang di rumah lah. Tak akan keling orang. Balik sekali lagi ada saja isu dia nak kata kawan tu lagu tu. Kawan ni lagu ni. Okay baik. Dan lagi dia kata, Allah Ta'ala ni paling banyak dia bebaskan pada akhir Ramadan. Dia nanti kira daripada awal tu. Siapa dia orang ni? Daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Masya Allah, banyak pemerdekaan. Pemerdekaan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada seluruh umat yang berpuasa. Kalau Islam tak puasa, tak ada keistimewaan. Hanya untuk yang berpuasa. Kalau tak semayang pun tak ada keistimewaan. Sebab kita tahu yang menjadi sendi seorang Muslim itu pertama kena ada syahadah. Itu sendi dia. Sendi utama. Enjin utama. Ada syahadah. Bila ada syahadah maka dirikan solat. Bila dia dirikan solat bukan sekadar mendirikan solat. Dia kena menahan diri daripada makan dan minum. Dia berpuasa. Dan selepas dia berpuasa, ada satu lagi sendi yang didirikan oleh Allah, iaitu membayar zakat. Di dalam bulan Ramadan adanya satu ibadah zakat, yang ibadah zakat fitrah. Dan kalau kita boleh mampu buat keempat-empat ni, terdiri dah 4 sendi. Satu sendi lagi iaitu sendi haji. Itu Allah Ta'ala sebut Pak ini istata'tum, kalau hampa mampu. Hari ni kita tak mampu kita boleh duk tengok dari jauh, duk geram tengok. Hajarul Aswad tak ada siapa, berkumpul dia. Yang mana satu ketika yang dahulu yang kita tengok tak pernah berhenti orang. Berpusu-pusu. Hari ni tengok dia kosong je. Tengok bangla duk cuci tepi cuci dia sambil dia cuci dia kucu, cemburunya rasa hati. Cemburu sangat-sangatlah, beruntunglah kamu wahai pembersih cleaner Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang boleh masuk ke dalam makam Rasulullah, cuci pagar Rasulullah. Ya Allah, nak jadi kalau diberi pilihan, orang suruh kata dah biar jadi tukang cuci, tukang cuci tanah pun tak apa. Keinginan kita untuk sampai ke sana. Hari ni kita duduk jauh. Kenapa?
lam astati', lam nastati', kita tidak mampu, tak mampu sangat. Kalaulah hari ini kita terpisah, terpisah dengan Masjidil Haram, terpisah dengan Masjid Nabawi, moga kita tidak terpisah dengan Nabi di sana nanti. InsyaAllah kita bertemu dengan baginda. InsyaAllah sama-sama kita doa. Okey, kita tengok faedah. Faedah, apa maksud faedah? Kelebihan, manfaat, itu faedah. Ini satu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf. I'tikaf. Dan iaitu berhenti seorang di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Okey, kita masuk masjid. Kita mungkin dalam musafir, dengar orang azan kita masuk masjid. Langkah-langkah dalam masjid itu terus rasa niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau Arabnya. Kalau Melayunya, saja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Masuk setiap langkah kita, baru selangkah kita pijak masjid, kan ada doa Allah muftah li abu barahmatik. Baru masuk masjid, Allah Ta'ala ambil dah. Sebab apa? Sebab untuk digandakan menjadi 70 kali ganda. Sebut sekali. Kita dah niat i'tikaf. Apa maksud i'tikaf ni? Berhenti sebentar. Bukan kita masuk-masuk pergi duduk terus. Walaupun kita berjalan katalah kita mungkin nak ambil telekung atau ambil sejadah atau masih berdiri nak pakai pakaian solat, nak saling ke, nak pakai telekung ke, itu sudah dikirakan kita berhenti masuk di dalam masjid. Itu dinamakan i'tikaf. Allah Ta'ala akan beri gandaan. Tak buat apa pun, tak baca apa pun, dapat pahala. Masuk saja dapat pahala. Kalau baca, dapat pahala baca, dapat pahala duduk i'tikaf. Itu dia kata ganda. Kalau kata kita masuk letih sangat panas di luar nak masuk niat i'tikaf. Walaupun ambil bantai tidur. Tidur orang yang berpuasa itu tidur ibadah. Tapi tidur yang mana? Tidur qailullah. Tidur qailullah. Kan kita malam berjaga, kita tidur siang, bukanlah tidur sampai berayak liak. Tidur sebentar. Katalah kita letih bangkit awal. Kalau orang perempuan ni banyak pahala orang perempuan. Dan banyak dosa dia. Di samping dia banyak pahala, dia banyak juga dosa dia. Allah. Kita lah tu saya lah tu dengan bila dia kena buat kerja banyak. Kalau hari-hari lain, dia boleh gantung periuk tak masak, tapi bulan puasa dia tak boleh gantung dia tak mau untuk walaupun dia perangat saja, dia tetap kena buat kerja. Mulalah dia nak beletiak. Asyik aku je sebelum buka puasa basuh pinggan, lepas masak basuh pinggan, lepas buka puasa basuh pinggan. Saat ni balik pula daripada tarawih aku basuh pinggan lagi. Bangkit sahur aku basuh pinggan lagi. Apa je basuh pinggan. Habis. Kebajikan punya banyak dah. Allah Ta'ala nak kira setiap titik ayat tu. Kita tu dia lah banyak dosa, banyak pahala. Allah. Sama-sama lah sama-sama. Okay, kita kembali kepada i'tikaf kita. Nabi pernah beriktikaf di dalam bulan Ramadan, iaitu pada 20 Ramadan sehingga 30. Bermakna 10 yang akhir ni Nabi tak keluar terus. Nabi tak keluar kecuali untuk qada hajat dan makan. Itu dia akan masuk balik. Okey. Kalaulah kita ada suami, dia minta nak pergi i'tikaf dalam masjid. Ni 10 hari abang tak balik. Dah bising. Katalah kita bagi dia pergi. Kita dapat pahala sama banyak dengan dia i'tikaf tanpa kurang walaupun sikit. Pahala yang sama banyak dengan i'tikaf, tak kurang walaupun sikit. Jangan kata macam ni, pilah semua pakat pergi i'tikaf, senang aku tak gaduh masuk. Tinggal aku suka. apa semua pilah. Senang aku lega, aku nak pergi makan tak mana pun tak apa. Bukan, tapi kita suruh. Kita redha dengan pemberian dia, dapat pahala sama banyak. Itu kelebihan. Kalau kata kita tak ada suami, mungkin kita ada anak lelaki ke, tapi kalau dia nak kerja tak salah. Kalau zaman tabi'in dulu,
Depa 10 yang akhir depa tak kerja. Depa akan ambil cuti. 10 yang akhir ni depa akan ambil cuti untuk beriktikaf di masjid. Berbeza dengan kita lepas raya orang ambil cuti. Cuti panjang, cuti nak raya. Kalau para tabi'in, depa akan cuti panjang sebab nak iktikaf. Itu perbezaan kita dengan umat yang terdahulu yang Allah Ta'ala sebut. Siapalah mereka yang al-awwalun, al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Orang yang dulu-dulu mereka lagi kuat keazaman mereka di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kata, dan pada khabar ni pada hadis as-sahihain, hadis yang sahih kedua-duanya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW i'tikaf pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf pada 10 malam yang akhir dan melazim ia hingga diwafatkan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan i'tikaf ia pada 10 yang awal daripada Ramadan. Okey, yang ni yang disebutkan i'tikaf pada 10 yang tengah, 10 yang akhir, dan melazimi ia i'tikaf pada 10 yang awal. Maksudnya bukan tak keluar masjid langsung. Yang dia tak keluar masjid langsung yang 10 yang akhir. Yang 10 yang tengah baginda akan keluar untuk kebajikan. Contoh dia memenuhi bekalan ahli rumah tangga dia, ahli keluarga dia, ada yang tak cukup makan, dia bagi penuh, dia bagi cukup. Dan 10 yang awal ni dia melazimi, bukan sepanjang hari, tetapi setiap kali masuk ke dalam masjid berniat i'tikaf. Ni beruntungnya orang yang dapat sembahyang berjemaah, kerana pada setiap waktu boleh niat i'tikaf. Setiap kali masuk niat i'tikaf, walaupun sembahyang jemaah saja. Sembahyang fardu keluar. Itu dikirakan orang yang melazimi i'tikaf. Rugi kalau kita masuk masjid tak niat, rugi sangat-sangat. Atau mungkin kadang-kadang ada orang buat tadarus di masjid. Okey, langkah-langkah pertama masuk tu terus niat i'tikaf. Ambil kelebihan melazimi i'tikaf pada bulan-bulan, pada setiap hari-hari di dalam bulan Ramadan, sebab Allah Ta'ala nak bagi 70 kali ganda pahala. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan i'tikaf 10 malam yang tengah ni, dikisahkan Nabi akan duduk di dalam masjid pada siangnya, malam dia balik. Ada yang sebut dia duduk pada malamnya, siang dia balik. Kalau 10 yang akhir dia tak balik langsung, kecuali ketika baginda qada hajat. Itu yang kata Sayyidatina Aisyah terlalu merindu pada Rasulullah, lama tak tengok, terintai-intai Nabi melalui lubang pintu, intai. Nabi perasan ada orang yang intai dia, Nabi tengok-tengok Sayyidatina Aisyah, maka meraihkan isteri yang datang, Nabi keluar. Nabi keluar daripada masjid, Aisyah peluk dia, dan Nabi kucuk Aisyah pada dahinya. Bahagia dengar. Lepas tu Aisyah tanya kepada Rasulullah. Aisyah tanya, kenapa rambut tak tersusun rapi? Maksudnya kan Rasulullah kan rambut dia sentiasa bersikap cantik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tertidur dalam keadaan bersandar. Baginda tertidur menyebabkan rambut pada bahagian belakang tu agak kusut sikit. Bukan serabut, serabut tu kita. Lepas tu Rasulullah kata apa dekat Aisyah, pisah ambil sikat, nak bermanja. Pisah ambil sikat. Aisyah kata, aku dalam haid, macam mana nak masuk dalam masjid? Rasulullah kata boleh masuk atas hajat dan keperluan. Aisyah pun masuk dia ambil sikat, keluar mai. Rasulullah kata sikatkan rambutku. Bahagiannya Aisyah dapat duduk dalam dakapan Rasulullah, dapat kucupan Rasulullah, dapat sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas tu dia akan masuk balik. Itu
Tu sampailah isteri lain kalau nak jumpa kan, datanglah ke masjid. Nak tengok dia, dia akan raikan, dia akan keluar. Tanpa ada langsung pilih kasih kepada 9 orang isteri yang ada kepada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dah, bahagia insya-Allah. InsyaAllah kita mungkin tak dapat bersuamikan dia, tapi insyaAllah kita dapat wildan. Kita dapat wildan. Alhamdulillah. Dan kemudian dikatakan lagi, dan diriwayatkan barang siapa yang iktikaf, kadar masa barang yang antara 2 perahan susu unta, maka seolah-olah seperti ia merdeka seorang sahaya. Cerita macam mana pula perah susu unta. Siapa pernah perah susu unta? Pergi tengok unta pun susah dah. Macam mana nak diperah susu unta ni? Tempoh lama mana? Tak lama mana? 10 minit je. Tempoh perahan susu unta ni 10 minit je. Masuk dalam masjid, duduk sat. Nak duduk ni nak kata apa? Tak kata apa. Duduk saja. Duduk bertimpuh langut tengok. Tapi niatlah niat. Langut tengok cantik masjid ni, khot dia lawa. Lampu dia cantik. Oh, tangga dia naik kot tu. Oh, mihrab dia macam ni. Oh, yang tu bentuk ni. Pun dapat pahala selagi kita tak menghantar kat orang. Lagi masuk dalam masjid pakai duk menghantar kat orang, habis 70 kali ganda dosa digandakan. Na'udzubillah, kita nak cari pahala. Masuk sat saja. Lepas tu keluar. Dah pun dikira pahala oleh Allah Ta'ala banyaknya. Orang kaya yang tiada apa-apa. Pahalanya dia kata seolah-olah dia merdeka seorang sahaya. Seorang sahaya ni seorang hamba. Bukan senang kita nak memerdekakan hamba. Zaman lah ni di mana kita nak cari hamba? Mana ada hamba? Tapi dapat pahala macam kita merdekakan seorang hamba. Kita ni kalau kata kita boleh hantar orang pendatang asing yang duduk di tempat kita, yang diinayai, yang dizalimi, kita kalau kita boleh hantar dia balik ke negeri dia, pun kita rasa macam besar lah pahala. Saya pernah terjebak di dalam satu kes, yakni anak dan ibu yang mana kedua-dua mereka itu dizalimi di tempat kita. Di tempat kita makan minumnya diabaikan, kerja dengan orang yang bukan Islam. Lepas tu dia suruh kerja kantin kan dengan orang bukan Islam. Dia suruh basuh binatang yang haram dimakan oleh orang Islam. Jadi dia demi mencari sesuap nasib, kita kata demi mencari rezeki, dia kerja. Dia kerja, nak lari tak boleh, dia punya permit, dia punya pasport, token dia pegang, mau tak mau dia kena duduk di situ. Makan saja dia kata dia masuk asyik, tapi dia rasa tak selesa dengan tangan dia walaupun dia basuh banyak kali, dia kata tak bersih. Jadi saya beritahu dia kena samak setiap hari. Lepas tu satu hari tu dia lari. Bila dia lari, kita yang nak bagi perlindungan ni sebenarnya kita takut Kita takut nak bagi perlindungan pada dia. Padahal dia bukan hamba. Dia hanya pekerja. Kan? Jadi dalam tempoh ni kena usaha sikit. Tu rasa ni nak bebaskan seorang pekerja dan majikan pun kita rasa susah sangat-sangat. Dia dengan anak perempuan dia lepas tu kita terpaksa ulang alik immigration daripada dengan kenderaan tak ada. Dia nak membebaskan seorang pekerja, bukan seorang hamba. Kalau kita tengok ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak memerdekakan Bilal bin Rabah, dia ulang pi dekat Umayyah ni berhari-hari nak beli. Lepas Umayyah kata ada apa pada Bilal tu? Ada tulang dengan kulit saja, dah tak ada apa dah. Setiap rongga dia, hidung dia, mata dia, telinga dia, mulut dia, semua duk darah sebab terlampau azab disiksa oleh Umayyah. Nak bebas buat apa? Nak kata segak? Tak segak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ni ulang alik. Tak apalah aku beli, kesian tengok. Tak apalah aku beli. Nak jual banyak mana? Aku kalau boleh aku nak bagi saja, nak lempak kat tempat busuk saja. Tapi dah mau, kita kira 10 dinar cukup lah. Kan Abu Bakar ni dia di antara sahabat yang kuat bersedekah. Dia berduit.
dia berada. Lepas tu bila dia balik mai, dia dapat 10 dinar, dia pergi hantar dekat Umayyah. Umayyah kata, tak boleh, aku nampak hang sungguh-sungguh ni, kita naik sikit, sekali ganda lagi. Sampai 10 kali ganda dinaikkan. Sampai harga 100 dinar. Dinaikkan harga bila berubah. Yang dia kata sebenarnya nak memerdekakan seorang hamba. Ni Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita, percuma. Percuma. Kalau cerita Sayyidina Abu Bakar tu akhirnya apabila dinaikkan kepada harga 100 dinar, kepingan emas baru dia dapat bawa balik. Dia bawa balik Abu Bakar ni, bila dia letak di atas, Abu Bakar bawa balik Bilal ni, bila dia letak di atas kuda, Bilal tak boleh duduk. Terpaksa disidai. Macam kita sidaikan baju, sidai dia tu lembek. Terlampau lembek. Sebab terlalu lama diazab. InsyaAllah nak bebaskan seorang hamba. Allah nak bagi percuma dekat kita. Tempoh lama mana? Tak payah ulang banyak-banyak kali. Sekali pergi duduk selama tempoh perahan susu unta. 10 minit duduk. Mau tak? Allah. Dia kata kita boleh dapat pahala sebanyak mana dengan dia dapat. Andainya kita bersungguh-sungguh. Tak apalah, pergilah. Sambil-sambil nak lalu balik daripada mana saat singgah saat masjid ni, kita tak ada apa lagi kan. Singgah saat ajak keluarga kita, jom kita masuk iktikaf, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk terkena iktikaf, sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dah dapat tempoh perahan antara susu unta. Subhanallah. Hari ni bebas 1, esok bebas 1. Banyaknya pahala Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Dan kemudian dan sunat i'tikaf pada tiap-tiap waktu dan pada malam yang akhir daripada Ramadan itu terlebih afdal i'tikaf pada yang lain daripadanya kerana menuntut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disunatkan sangat-sangat di sini dia sebut disunatkan sangat-sangat kita beriktikaf pada 10 malam yang akhir. Okey, kalau 10 malam yang akhir ni kita kira daripada 20 Ramadan. Kita kira daripada 20 Ramadan kita masuk niatlah iktikaf. Keluar bagi lambat sikit. Tu beruntung kalau orang dapat sembahyang dalam masjid dia masuk dia pergi sembahyang sunat tarawih. Kan? Bila dia langkah-langkah tu dia terus naik iktikaf. Pahala iktikaf berjalan. Pahala tarawih berjalan. Pahala berzikir berjalan. Pahala tasbih berjalan. Untung. Untung sangat-sangat. Kita yang dengar ni orang perempuan yang tak ada peluang untuk ke masjid, tak apa. Kita hantar orang yang berpeluang. Okey, kalau kita tak ada lelaki dalam rumah kita, kita mungkin boleh sampaikan kepada anak-anak penakan kita, abang-abang kita. Okey, daripada dakwah yang kita sampaikan masuk dalam hati dia. Depi sebab daripada kiriman yang kita hantar dekat dia. Kita dapat pahala sama banyak. Sama banyak. Kan Allah Ta'ala kata dia kaya. Orang kaya yang tak minta apa-apa, balasan faedah pun. Jadi dia kata sebab apa dia suruh kita ambil 10 yang akhir ni? Sebab nak kejar malam Lailatul Qadar. Malam yang telah diqadarkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka menghidupkan akan dia kerana barang yang tersebut di dalam Sahihain, dalam 2 hadis yang disahihkan Imam Bukhari, barang siapa berdiri berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar pada hal percaya ia dan mengira-ngirakan pahala, nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu, bahawa menghidupkan sekalian malamnya dengan segala bagai ibadah seperti sembahyang dan baca Al-Quran dan membanyakkan doa. Jadi ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana kata Nabi SAW, kalau nak dihitungkan pahala yang akan Allah Ta'ala bagi, amatlah besarnya. Tidak ada pahala yang lebih besar selain diampunkan dosa-dosa kita. Yang pernah kita buat terdahulu daripada dosa. Mungkin kerana jahil. Dosa dengan sebab kita jahil.
Kita tak tahu punya benda tu tak boleh. Kita tak tahu, kadang-kadang kita rasa puasa kita tu sah. Rupa-rupanya tak sah. Kerana kita jahil. Jadi Allah Ta'ala akan ampunkan sebab kita tidak tahu. Ataupun kita tahu tapi kita buat juga, akan diampunkan. Dan setinggi-tinggi martabat maqam yang tertinggi yang akan diperolehi untuk orang yang menghidupkan malam. Apa dia diletakkan? Dia kata di antaranya sembahyang. Sembahyang ini tak semestinya tertentu untuk sembahyang fardu sahaja, bahkan untuk apa jenis sunat. Begitu juga dengan baca Al-Quran dan banyakkan doa. Doa ni kita baca tadi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey, saya kata memang tak kat tu saja yang disebutkan oleh Allah Ta'ala fa'fu anna saja, tapi maka ulama-ulama sambung sikit lagi. Nah, wa'an walidina. Bagilah kat kedua ibu bapa kita. Kemudian wa'an jami'al muslimin wal muslimat. Bagilah kat sekalian muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, suka kepada orang yang memohon keampunan, maka ampunilah kami. Dan sekurang-kurang menghidupkan dia bahawa ia sembahyang isyak berjemaah dan azam ia akan sembahyang subuh berjemaah. Sekurang-kurang orang yang menghidupkan malam, semalam dia sembahyang isyak dapat berjemaah, subuh esok dia berazam. Esok kalau dapat berjemaah, insya-Allah aku nak berjemaah lagi. Walaupun dia sembahyang berjemaah dalam rumah. Dapat pahala menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan. Dapat pahala. Okey, saya baca situ ada satu soalan berkenaan dengan mandi. Berkenaan dengan mandi, batal tak puasa? Okey, baik. Kita mandi mandi ni ada 3 jenis mandi sebenarnya. Bukan mandi bunga tu kan. Mandi ni ada 3 jenis mandi. Pertama, mandi wajib, iaitu apabila kita berhadas. Sama ada haid, nifas, atau wiladah, ataupun kita berjunub dan sebagainya. Yang kedua, mandi sunat. Mandi sunat ni mandi sunat raya, mandi sunat gerhana. Mandi yang ketiga, mandi biasa. Mandi biasa yang kita duduk mandi. Ada yang dia bilang, hari ni 3 kali mandi ke? Ambil hangat sangat, mandi 3 kali. Okey, itu mandi yang tidak ada pasal apa, tapi saja-saja mandi. Okey. Persoalannya, kita puasa. Kalau mandi sangat-sangat jadi makruh. Sasa lagi pergi mandi. Amboi kerap sangat mandi. Tu kerja budak-budak dulu Sasa lagi pergi mandi. Kami dulu telaga tak ada biaya. Saya hilang. Mana pergi perempuan ni? Tengok ada di telaga. Mandi pula. Kang mandi berapa? 10 minit sekali. Duduk teruslah di telaga tu. Tu jadi makruh pada haram. Okey. Kalau kita mandi atas mandi wajib, kita mandi wajib guna cebok. Guna cebok yang jurai lah. Okey? Jurai. Dalam kita jurai tu, kadang-kadang ayam tu tersesat masuk dalam lubang telinga. Tak batal puasa. Sebab mandi itu mandi satu keperluan. Mandi satu keperluan. Okey? Okey. Tapi kalau kita selam dalam kolah, ayam masuk dalam lubang telinga, batal. Walaupun kita tak bubuk. Okey, yang kedua, mandi sunat. Mandi sunat kita guna cebok. Adalah sunat Jumaat. Kita mandi. Kita guna cebok. Cebok ni terlampau kuat sangat, termasuk ayat ni dalam lubang telinga. Dia tak batal puasa, tapi makruhan tahriman, makruh yang membawa kepada haram. Jangan saja percari. Sebab yang mandi yang ketiga, mandi saja-saja. Mandi kita nanti mandi saja-saja. Pagi mandi, tengah hari mandi, tak lagi nak sembahyang zuhur, mandi tak lagi nak sembahyang asar, mandi nak sembahyang maghrib, mandi itu dipenamakan mandi. Kalau masuk ayat dalam lubang telinga, batal. Tak sengaja pun batal. Sebab mandi itu
mandi yang tiada ada keperluan. Mandi saja-saja. Dulu mandi lagu tu masuk tu lubang telinga. Kemudian berkumur dengan tidak ada keperluan. Dah mandi. Dia langut ke atas, air tu masuklah dalam lubang mata dia, dalam lubang mulut dia, kumur-kumur. Berkumur dengan tidak ada keperluan, mungkin dengan sebab kita kering rengkung, dibimbangi air tu masuk. Boleh batal kalau kumur itu berlebih-lebihan. Jaga no. Mandi bulan puasa. Langut, terdongak-dongak atas curah ayat. Tengok-tengok ayat masuk dalam lubang hidung. Asal pedih rupanya dia masuk dalam hidung. Sampai ke mata. Itu boleh membatalkan puasa dengan sebab mandi yang tidak ada keperluan. Tapi mandi yang ada keperluan boleh. Diharuskan. Tapi jangan pergi bumbu dalam lubang kan kalau termasuk. Kan kita kadang-kadang ayat termasuk dalam hidung. Kita tahu ayat masuk dalam hidung. Dia rasa pedih dia sampai ke mata ni. Tu ayat masuk dalam hidung. Kalau mandi tanpa keperluan batal. Tapi tak apalah, batal dah semayang aku, batal dah puasa aku. Ayat masuk dalam lubang telinga, tadi aku mandi, pergi makan. Haram kalau dia makan. Dia wajib kena menahan diri daripada makan dan minum. Dan dia wajib qada puasa dia hari tu. Sebab puasa dia dah tak dikira dah. Ni kena jaga no. Okey, kita kan bila puasa, lidah dengan mulut kita rasa macam melekat. Dah tak masuk benda makan, dia akan berbau dah. Dia akan berbau. Yang mana dikatakan oleh Nabi SAW, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Ta'ala. Jadi bermakna memang orang puasa mulut dia busuk. Bila dah rasa mulut tu busuk, tak usah cakap banyak-banyak sangat. Duduklah diam, berzikir. Kan? Lepas tu dia rasa masa ni dah masuk, dah lepas zuhur, dia nak pergi gosok gigi lah, tak tahan mulut. Ini boleh membawa pada batal. Tu rasa buat gigi sedap, rasa segar, hilang dahaga. Boleh bawa kepada batal. Ada pendapat kata batal. Kalau kita gosok gigi lepas daripada zuhur. Walaupun pendapat Imam Syafi'i kata, pendapat yang qadim, yang terdahulu mengatakan makruh. Makruh. Dan ada pendapat juga sebagian orang kata batal. Kan kita punya ubat gigi tu ada perasa. Kita pun gosok, main gosok, kita telan sikit. Batal. Pasal apa? Tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Kecuali kalau kita bersugi guna kayu. Tadi telan pula kayu tu. Susah jugalah. Okey, itu soalan yang pertama yang ditanya oleh sahabat kita. Saya cuma salin saja semalam ditanya. Kalau katalah ukhwah muslimah ada soalan nak tanya, tapi terlupa nak tanya hari ni, boleh mesej kat saya salin, saya akan baca. Okey, satu lagi soalan yang ditanya oleh kawan sahabat ukhwah muslimah kita. Okey, silap dengar azan. Kita kan bila nak buka puasa, duduk dah depan hidangan. Dengar sayup-sayup baca azan. Macam bunyi azan. Dia tersilap. Lalu dia termakan katanya. Tengah-tengah duk makan, dengar azan sungguh. Dia tersilap. Dengar azan sungguh. Macam mana tu? Batal ya Allah. Nampak macam mana tak dengar? Sabar sah dulu. Bagi dengar clear tu. Kita kan ada radio. Pemahung lah kalau kata tak ada radio dalam rumah. Okey, tak ada. Kata tak ada radio. Kita kan ada handphone. Macam lagu orang boleh pasang. Takkan nasihat azan pun tak boleh. Sekarang ni masjid surau punya azan lah berkumandang. Kan? Katalah dia tersilap, dia dengar sayup-sayup tu. Padahal 2 minit lagi nak masuk waktu. Ingat kata dia pun pulun makan. Pulun tengok. Bau. Batal. Qada. Tu yang kata kita lah ni. Kita puasa sunat niatlah qada. Mana nak tahu tempoh-tempoh kita jahil dulu. Dan satu soalan lagi. Yang ni untuk kita lah. Kalau terlupa tak apa.
Terlupa ni untung kata Allah. Aku nak bagi rezeki kat dia. Kita kadang-kadang macam awal-awal puasa tu terlupa boleh terima logik akal lah. Tapi kalau dah main tengah-tengah nak penghujung, terlupa tu saja ambil buat kan. Kalau kata Nabi SAW, dia kata orang yang terlupa dalam bulan Ramadan ataupun orang yang terlupa ketika mana dia sedang berpuasa, maka tidaklah dikira batal. Sebaliknya itu dikira rezeki Allah nak bagi makan. Untung meliah no? Untung hang. Balun nasi dah habis sepinggan, lepas tu baru teringat balik rupa-rupanya aku sedang berpuasa. Okay. Itu kalau kata ni. Macam mana kalau imsak pula? Sedikit permasalahan waktu kita imsak. Ini kan kita tahu 10 minit sebelum masuk waktu subuh itu dinamakan waktu imsak, disuruh kita berhenti dah makan. Sebenarnya waktu betul-betul kita tak boleh makan iaitu apabila masuk waktu subuh. Contohlah ni, subuh 6-10 minit. Kita ni tunggu 6-10 minit, makan ni 10 minit lagi dah. Mungkin dah makan. Sampai orang azan, kita berhenti. Kita dah langgar waktu imsak. Tak mengapa kita langgar waktu imsak. Sebab waktu imsak kepada waktu subuh dia ada 10 minit. Dia beri tempoh. Tetapi kenapa ulama buat imsak? Dia suruh berhenti, jaga-jaga. Hang tak tahu sebenarnya kadang-kadang hak tu Bilal yang tukang azan tu kadang-kadang dia pun terlambat, dia pun manusia juga. Kadang-kadang dia terlambat pergi azan, mungkin motor dia kunci tak jumpa ke cari dia, itu dah lambat sampai. Lagi dia ni tak azan, lagi tu kita duk balon makan. Tak boleh. Katalah kita tak dengar azan. Kita tengah makan. Dah tak dengar azan, kata dengar orang kamat. Dalam mulut penuh makanan. Tak dengar orang kamat. Apa jadi pada puasa kita hari tu? Batal. Kamat dah tu. Aku tak dengar azan pun, tak dengar kamat. Bermakna azan dah berlalu mungkin 5 minit yang lalu. Tapi awak tak dengar lah. Ni kita dah belum makan sebab kita tak menjaga waktu imsak. Jaga waktu imsak. 10 minit sebelum subuh tu berhentilah. Tinggal-tinggallah meja tu. Ada yang punya makan. Selagi tak dengar orang azan, selagi itulah dia pulut. Yang ni dia kata, kalau kata kita tengah makan, dengar orang kamat. Kamat dah. Apa jadi pada puasa kita tu? Batal. Bila dia batal, haram kita makan. Siang pun tak boleh makan. Aku semalam dah terlanjur makan. Tengah-tengah duk makan, orang kamat. Lepas tu ni, makan ke tak? Makan, tadi makan. Nasi sok semalam tak habis aku makan. Haram. Ibarat seperti dia meratah daging babi. Haram. Itu yang kata ni dosa-dosa kita tak sedar mungkin kerana sebab kita jahil lah. Dengan sebab kita jahil. Okay, mandi beringat-ingat dah. Mandi beringat-ingat. Kalau mandi kukuh lah kata nak pergi berendam lah. Kan hotel Excel duk buat promosi murah. Jomlah kita pergi duduk orang satu malam pakat-pakat. Dia kan ada kolam renang dalam bilik. Kakak pergi berendam dalam tu. Tak boleh lah kakak. Oi, sabar Ustaz. Kalau kata kita duduk dalam air, kita kentut pun cukup lah. Batal nah. Bila kita kentut, kita punya unjak tu terbuka sebab angin nak keluar. Bila angin keluar, dia akan kemuk masuk air. Walaupun setitik. Akan membatalkan puasa kita. Dah wajib diqadha. Okey, habis soalan. Ada soalan lain? Sahabat-sahabat alam maya dan alam nyata. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Noh. Alah rindunya Kak dia. Sihat Kak Noh? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustazah nak tanya. Kalau kita ni bulan puasa kan, kita pergi ke surau-surau, macam masjid jauh daripada rumah. Itu pahala itikaf tu dia bagi pada untuk orang yang pergi masjid. Kan? Kalau kita duduk kat surau macam mana? Tak ada. Okey, kalau kita duduk kat surau boleh tak itikaf? Itu soalan dia. Nak itikaf Sebab selalu kan nak itikaf tu kan?
Ya, iktikaf tidak ada kelebihan di dalam surau. No, iktikaf tak ada kelebihan dalam surau. Tapi dia ada satu kelebihan, boleh kita buat sunat tahiyatul masjid. Oh, dekat surau. Di dalam surau. Boleh kita buat. Dia dibolehkan untuk kita buat. Kita boleh dapat pahala untuk solat tahiyatul masjid, tapi kita tak dapat pahala iktikaf. No, dia kena di masjid baru dapat pahala iktikaf. Itulah kata kita perempuan ni, dia mungkin korang pahala daripada situ, tapi kalau kita suruh ahli keluarga kita yang lelaki suruh buat iktikaf, kita dapat pahala sama banyak dengan mereka. Nah? Okey Kak Noh. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Ustazah. Ya Kak Ana. Kalau macam kita bersedekah, bolehkah kita mengharapkan pahala? Bolehkah kita mengharapkan pahala apabila kita bersedekah? Sebagai hamba yang fakir. Nah, kita ni fakir nah. Apa yang kita hajat adalah pahala. Boleh tak kita bersedekah, kita harapkan pahala daripada Allah? Boleh? Boleh. Kita jangan harap balasan dari manusia. Aku bagi kat dia, dia tak bagi apa pun kat aku. Yang tu tak ikhlas. Tapi bila kita bersedekah, kita harapkan pahala daripada Allah, boleh. Yang tu lah yang kita dah buat hari-hari ni. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bagi tak apa. Manusia tak kenang pun tak apa. Orang tak pandang pun tak apa. Orang tak sebut pun tak apa. Janji Allah tahu. Allah bagi dekat kembali. Apa pahala yang akan kita perolehi apabila kita bersedekah? Pahala ketenangan. Rasa puas dalam hati. Rasa seronok, rasa gembira. Itu pahala dunia yang Allah Ta'ala anugerahkan. Yang ni dengan cara Allah Ta'ala meletakkan dalam hati rasa ketenangan, rasa satu kepuasan, rasa satu kegembiraan bila kita dapat bagi pada orang. Boleh tak kita harap pahala Allah? Boleh. Ya, boleh. Okey Kak Ana. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Siti Nuria. Saya nak Okey, tanya Ustazah. Ya. Okey, Ustazah, macam mana pula bagi muazzin yang nak bang untuk orang berbuka tu, sama ada dia diwajibkan kira masa waktu tu wajibkan ambil kurma dulu ke atau dia kena bang dulu azan? Okey. Baik-baik, terima kasih. Ini hukum untuk muazzin ketika mana dia nak azan. Jadi dia lebih afdal dia minum ataupun dia ambil kurma dahulu sebelum dia laungkan azan. Sebab sebaik-baik berpuasa iaitu bersegera berbuka. Atau mungkin dia boleh minum untuk dia laungkan azan sedikit tenaga. Nah, dia nak laungkan azan kan kadang kita main penghujung lidah dah makin melekat. Nah. Jadi sebaik-baik bagi seorang muazzin dia minum terlebih dahulu ataupun dia menjamah kurma atau sesuatu yang manis. Masuk dulu dia kata dia makan dululah. Jadi dia mulakan terlebih dahulu baru dia laungkan azan. Itu untuk muazzin. Ha? Okey Siti. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, ada lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mira. Ustazah, nak Ustazah bagi pencerahan sikit lah dalam kita berpuasa ni hutang duit, hutang perbuatan ialah manusia kan, banyak salah silap. Jadi kalau sebelum berpuasa ni kita perlu minta maaf kat semua orang kan Ustazah. Jadi tapi kalau dalam berpuasa masih lagi ada rasa di hati ni, tak seronok orang tu, tak seronok dengan orang ni. Ustazah jelaskanlah macam mana nak, kalau boleh nak inilah, nak jelaskan semua, minta maaf pada semua orang. Puasa ni kita nak minta ampun, minta maaf. Tapi okey, baik, terima kasih. Tapi masih ada lagi sikit. Itu. Macam mana tu? Okey. Baik, terima kasih Mira. Nah, satu perkongsian, satu persoalan yang memang saya rasa kita semua kena. Kita semua terlibat dalam permasalahan ni. Yang ni permasalahan kita sesama kita. Makhluk dengan makhluk. Kita tahu kalau dengan Allah kita direct terus dengan Allah.
senang. Dan kita tahu Allah itu afu, Allah itu ghafur. Tetapi bila sesama manusia ni dah pergi minta maaf, tapi dalam hati tu ada lagi. Masih ada lagi. Mulut kata maaf, tapi dalam hati masih ada lagi. Kenapa jadi macam tu? Sebab hati tak bersih. Nah, masih ada lagi sangkaan-sangkaan buruk. Kita nak selesaikan sudah. Yang sudah tu sudah. Tapi dia tak boleh sudah rupanya. Dia sambung lagi. Ingatkan dah selesai. Rupanya tak selesai lagi. Ini hati yang kotor. Nah, hati yang kotor macam manalah kita nak memperolehi hati yang semurni. Hati baginda sallallahu alaihi wasallam. No, kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menerima puteri baginda Sayyidah Zainab yang syarat hamil 7 bulan, jatuh kepakuan baginda dalam keadaan berlumuran dengan darah sebab ditusuk dengan lembing kerana nak pergi ikut ayah dia berhijrah. Diambil dan lelaki yang tusuk tu pernah ikut pergi minta maaf kepada Rasulullah. Dalam linangan air mata Rasulullah memaafkan dia. Hebat bersihnya. Kita ni yang tak bersih. Sedikit perselisihan faham. Nak simpan lama-lama buat apa? Sebab apa kita jadi tu? Syaitan terlampau banyak. Kita terlalu ikut khutuwati syaitan. Allah Ta'ala sebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan selangkah demi selangkah. Pasal apa kita ada dendam dalam hati kita? Sebab syaitan kata, nak maaf dia macam tu saja ke? Dia dah buat kat hang macam-macam, dia begini. Maka itulah yang menyebabkan ada selumbar dalam hati kita. Walaupun kita dah pergi minta maaf. Sebab tu, ulama-ulama bagi tahu, waktu kita nak tidur tu bagi tahu pada diri kita, aku maafkan semua salah orang pada aku. Dan aku minta ampun kepada Allah segala dosaku. Jadi kita bagi tahu pada diri kita, aku maafkan. Jadi jangan ada. Bila dia main aja ada sedikit dalam hati kita tu istighfar banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Wahai syaitan, ini shaim, aku ni berpuasa. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak beristighfar. Kalau bulan Ramadan, Allahumma innaka afun karim. InsyaAllah Mirana. Ini masalah ni semua orang ada. Semua orang ada. Kita kena mujahadah. Kuat. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Ada soalan lain? Okey, tak apa kalau tak ada soalan. Kalau ada soalan yang teringatlah kadang-kadang bila ada mengadap dengan saya, selalu kawan-kawan dia kata, dah jumpa muka ustazah lupa nak tanya. Tidak ada nak tanya lah. Tulis lah. Tulis atau hantar mesej daripada awal. Mungkin saya akan bentangkan pada hari-hari macam ni sebab boleh berkongsi ilmu dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Petang ni insyaAllah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. InsyaAllah petang ni sama-sama ingat memperingati perlu ingatkan saya sampai pukul 7 dah datang sekolah lagi jadi sama-sama ingat memperingati, kejarlah kejarlah sampai dapat insya-Allah. Tolong pada Allah. Amin. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang tak kena, yang serba celanya itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah hari Khamis hari Khamis kita kembali kepada Tazkirah Ramadan insyaAllah. Terima kasih semua.